Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Saudara pengacara majlis, sah kepimpinan Institut Ibn Hajar, sah kepimpinan Jamaah Sunnah seluruh Malaysia, Singapura dan Thailand, Indonesia, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lupa wakil dari UMKM. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla yang diizinkan untuk bertemu di sini, dan saya sebenarnya ingin melahirkan rasa kagum kerana jamaah dari Muhammadiyah Singapura tidak pernah lepas dalam apa je program sunnah yang dianjurkan di sekitar tanah air kita sehingga sampai ke Perlis. Ustaz Abdul Salam baru balik sehari dah sampai sini, yang saya fikir tak ramai yang ada keazaman seperti itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan bicara, saya ingin menyampaikan salam daripada Dr. Juanda Jaya dari Sarawak yang tidak dapat hadir pada program kita hari ini kerana ada urusan jabatan dan sebagainya. Juga saya tidak lupa mengucapkan takziah kepada jamaah Muhammadiyah Singapura di atas kehilangan, di atas kembalinya salah seorang pimpinan Muhammadiyah, bekas pimpinan kan jemaah. Juga dikabarkan di Pahang Ustaz Jamahir, pelopor sunnah di Pahang, sedang tenat di ICU. Itu yang ingin saya sebutkan. Seterusnya ialah jemaah sunnah di Malaysia. Saya fikir sejak sekian lama, bukan kata kita saja, bahkan boleh dikatakan kebanyakan institusi agama dan berbagai-bagai aliran, kalau tidak keterlaluan dikatakan bergantung kepada kewujudan tuan-tuan gurunya, masyaikh, maka timbul masalah hilangnya guru, meninggalnya guru, anak-anak murid bagaikan anak ayam kehilangan ibu. Dan itu adalah antara realiti yang telah berlaku di banyak tempat, sehingga barangkali menimbulkan perpecahan di kalangan anak murid. Kita belajar pengalaman di India, kalau di Malaysia pengalaman di Perlis barangkali, juga di Negeri Sembilan. Maka penubuhan institut-institut ataupun badan-badan amanah dan persatuan di seluruh Malaysia ini merupakan salah satu daripada resolusi Konvensyen Sunnah kita yang lalu, yang insya-Allah akan kita mantapkan lagi dalam pertemuan pimpinan NGO Sunnah dalam mesyuarat yang tengah hari nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dinyatakan tadi tentang perlunya satu manhaj yang seragam, dan saya fikir perkara ini perlu kita sambut dengan bersungguh-sungguh, sama ada di pihak gerakan ataupun individu dan institusi-institusi yang ada. Betapa perlunya kita memiliki satu kuliah teras, kerana ramai di kalangan anak-anak muda ataupun orang yang baru mengenali manhaj ini, yang mungkin pintu masuknya sekadar melalui internet, YouTube dan sebagainya, yang tidak sampai ke akarnya, tak sampai ke dasar, lalu menimbulkan barangkali ada beberapa masalah dan fitnah. Dan ramai juga yang mungkin ketakutan apabila mendengar kuliah yang sudah sampai level ataupun mustawa yang ketiga dan keempat, lalu itu hanya akan menimbulkan impak yang buruk lebih daripada yang baik. Namun kita tidak nafikan berapa ramai di kalangan jemaah kita yang walaupun pintu masuknya mungkin tidak daripada awal, tetapi akhirnya jumpa jalan asal, maka lahirlah ataupun kita katakan timbullah begitu banyak penyokong-penyokong sunnah, terutama di kalangan mahasiswa, yang insya-Allah kita akan dengar nanti daripada gerakan mahasiswa tajdid, perkembangan yang sangat positif di institut-institut pengajian tinggi di Malaysia. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita berpegang pada manhaj yang sama,
kita juga perlu faham, kita mungkin akan berselisih dalam perkara-perkara furu'. Perkara usul akidah kita tidak boleh bertelingkah, tetapi dalam perkara yang lain menjadi manhajnya untuk kita berlapang dada. Dan kita mungkin selama ini dibahagi-bahagikan dengan blok fikrah politik dan sebagainya. Karena itu dalam salah satu resolusi Konvensyen Sunnah kita yang lalu, kita melakukan slogan fikrah kita merentasi seluruh jamaah yang ada. Tuan-tuan berpegang dengan jamaah tuan-tuan yang sedia ada, dalam gerakan yang sedia ada, tetapi fikrah ini perlu sampai sehingga ke akar umbi, sehingga ke tulang sulbi, untuk kita berpegang dengan manhaj salafus salih, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang mendakwa kita Ahlus Sunnah saja, bukan wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyatakan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atas jalan. Hadirin yang dirahmati Allah, di Pulau Pinang bukan sekadar ada Institut Al-Qayyim yang telah 3 tahun mengemudi dan menganjur kepada Konvensyen Sunnah ini. Kita ada teman-teman daripada Muhammadiyah Pulau Pinang yang saban tahun saya ditanya oleh Muhammadiyah Singapura, ada ke tidak ada. Alhamdulillah, urusnya bersama Fadil Ustaz Muhammad Esa sudah mula bergerak kembali dengan nafas yang baru. Juga tidak ketinggalan, kita ada Persatuan Ulama Pulau Pinang yang masih dipimpin oleh Fadil Profesor Madya Dr. Muhammad Radhi Uthman, masih bergerak. Alhamdulillah, barangkali Allah berikan kelebihan sedikit dengan sokongan daripada tuan-tuan sekalian. IQ punya tempat yang mungkin agak lebih selesa berbanding dengan teman-teman yang lain. Dan kita seperti juga tuan-tuan di tempat lain mengadakan kuliah, dan kita kembali kepada satu kuliah dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan silibus yang saya kira mungkin agak ringkas tapi memadai untuk beberapa peringkat yang telah dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Ismail Omar, yang saya kira tidak boleh ditinggalkan sekurang-kurangnya untuk newcomer, the beginner. Dan kuliah-kuliah kita berjalan insya-Allah seperti biasa, dan kita ada juga kelas Al-Quran untuk anak-anak setempat. Dan kita juga merangka insya-Allah, belum diperhalusi lagi dengan Muhammadiyah Singapura untuk program College Muhammadiyah itu, insya-Allah akan diperhalusi lagi.